aqamtumus salah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da dhalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Ayat ini Allah menceritakan kelebihan yang dikurniakan kepada Bani Israel. Bani Israel merujuk maknanya anak beranak Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Bani bermaksud anak beranak. Adapun Israel nama lain bagi Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Makna Israel yang difahami oleh mereka iaitu golongan hamba-hamba Allah, ibadullah. Makna yang lain mujahid, iaitu pejuang Allah. Dan makna lain yang cukup dibanggakan oleh mereka, Israel bermaksud sya'bullah mukhtar, bangsa pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perasan di dalam Al-Quran, apabila Allah mahu menceritakan kelebihan yang pernah Allah kurniakan kepada puak-puak Yahudi, Allah akan menggunakan istilah Bani Israel, merujuk kepada anak beranak Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Kamu ni keturunan Nabi, keturunan orang baik, sepatutnya kamu jadi orang baiklah, maksudnya. Dan apabila Allah mahu melaknat golongan Bani Israel, Allah akan gunakan perkataan Yahudi. Padahal antara Yahudi dan Bani Israel itu sama je orang, sama je orang. Tetapi istilah itu sedikit berbeza dari sudut fungsi, dari sudut kefahaman. Baik, Allah berfirman, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian yang termeterai dengan Bani Israel. Misaq ni bermaksud perjanjian. Dan memang puak-puak Yahudi Bani Israel banyak buat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak peliklah kalau kita lihat pada hari ini, kalau berlaku di Palestin, puak-puak Yahudi ni bila buat perjanjian mesti dia langgar. Sebab apa mesti dia langgar? Sebab dengan Allah pun dia langgar janji. Apatah lagi kita dengan manusia ni, lagilah dia mudah-mudah langgar janji. Dan kadang-kadang ditanya kenapa mereka ni kejam sangat, boleh bunuh orang. Tak pelik sebab apa? Dalam Quran Allah ceritakan antara hobi mereka adalah membunuh para Nabi dan Rasul. Kalau Allah pun boleh mereka mungkir janji, dan kalau Nabi dan Rasul pun mereka boleh bunuh, apatah lagi kita orang Islam pada hari ini. Maka mereka buat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'athna minhum 12 naqiba. Dan Allah melantik di kalangan mereka 12 orang naqib, 12 orang pemimpin. 12 orang pemimpin. Ayat ini merujuk setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka dari cengkaman, dari hambatan Fir'aun la'natullahi alaih. Mereka dikejar, diperangi oleh Fir'aun di Mesir. Sebab apa Fir'aun ni fara'inah, jamak kepada Fir'aun fara'inah. Kenapa fara'inah ni benci sangat dengan puak-puak Yahudi Bani Israel? Kerana fara'inah, raja-raja Mesir, merujuk kepada raja-raja orang tempatan yang berbangsa Qibti, yang berbangsa Qibti, merasa tercabar dan terjajah setelah daripada puak-puak Yahudi Bani Israel diberikan kelebihan di Mesir. Kesan kelebihan itu dapat daripada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menjadi menteri kewangan, menteri ekonomi di Mesir, diberikan kepercayaan. Maka setelah daripada Nabi Yusuf mendapat kelebihan, dan selepas daripada itu puak-puak Yahudi tunjuk kepala di Mesir. Bila tunjuk kepala di Mesir,
Maka masyarakat Qibti merasa dendam dengan mereka dan menekan mereka. Dan kita perlu lihat sejarah puak-puak Yahudi ini, mereka ditekan, mereka ditindas setelah mereka menyelewengkan syariat dan mereka meninggalkan syariat. Kalau kita lihat sejarah puak Yahudi Bani Israel ni, waktu mereka melaksanakan syariat, waktu tu mereka menang. Waktu mereka meninggalkan syariat, waktu tu Allah timpakan kekalahan dan kehinaan. Maka mereka dibuli, mereka ditindas oleh Fir'aun laknatullahi alaih. Nabi Musa sahaja berdepan dengan dua Fir'aun. Ya, tak silap saya pernah ceritakan, Nabi Musa berdepan dengan dua Fir'aun. Fir'aun yang menjaga Nabi Musa, kemudian Fir'aun yang mengejar Nabi Musa. Ada dua Fir'aun. Akhir sekali diselamatkan oleh Allah SWT dengan terbelahnya laut, dan mereka mengikat perjanjian untuk meneruskan kerja Islam. Meneruskan kerja Islam. Setelah daripada diselamatkan dengan penuh keajaiban, terbelahnya laut dapat kemenangan secara percuma. Antara sikap puak-puak Yahudi Bani Israel, mereka kalau boleh nak apa yang orang ada. Orang lain yang ada, mereka nak juga tamak. Dan memang sikap puak Yahudi ini memang sejak daripada dulu tak nak tamak. Bukan sekadar tamak dengan orang lain, tamak sesama sendiri. Kalau kita lihat sejarah bagaimana terbelahnya laut merah, bukan terbelah satu lorong, terbelah 12 lorong. Mewakili kabilah masing-masing. Kabilah itu merujuk kepada 12 orang anak Nabi Yaqub AS. Terbelah 12 highway laut. Dan tiba persoalan, kenapa 12? Kenapa Allah tak buat satu lorong yang luas? Jawapannya kerana mereka kalau buat satu lorong, mereka akan berebut. Walaupun lorong itu sudah cukup untuk mereka, tapi mereka tetap berebut. Ini perangai suka berebut. Perangai puak Yahudi Bani Israel suka berebut. Begitu juga setelah daripada Allah menyelamatkan mereka dengan terpancarnya air, apabila Allah mengarahkan Nabi Musa AS untuk mengetuk batu, terpancarnya 12 air mata. 12 mata air. 12 mata air terpancut mewakili kabilah masing-masing yang ada 12. Maka setelah mereka diselamatkan, mereka terserempak dengan masyarakat yang menyembah berhala. Padahal mereka ada Allah, mereka ada Islam, mereka ada syariat Islam. Mereka telah dibuktikan oleh Allah, kekuasaan Allah. Allah bantu mereka terbelahnya laut, baru Allah tolong mereka. Tiba-tiba mereka minta kepada Nabi Musa, ij'al lana alihah. Wahai Musa, mintalah pada Tuhan. Wahai Musa, buatkan untuk kami berhala. Orang lain ada berhala, kami pun nak ada berhala juga. Orang lain ada berhala, kami nak ada berhala juga. Padahal Allah baru sahaja membuktikan kebenaran dan kebesaran Allah sebagai Tuhan. Sedangkan berhala itu patung patung yang tak boleh buat apa-apa. Tapi bila tengok orang lain ada patung, dia nak ada patung juga. Dia nak ada patung juga. Macamlah perangai orang Islam pada hari ini. Ada Islam sendiri, tapi cuba ambil ajaran orang lain. Ada syariat sendiri, tapi ambil syariat orang lain. Ada peraturan, ada undang-undang sendiri, tapi ambil undang-undang orang lain. Ini perangai puak-puak Yahudi Bani Israel. Padahal Allah dah sediakan bagi mereka ajaran yang sebaik-baik ajaran, yang pasti benar, nampak depan mata. Nampak depan mata. Bila sebelum terbelahnya laut, mereka berputus asa, sempat lagi ejek Nabi Musa. Mereka ejek Nabi Musa, inna lamudrakun, habislah kita wahai Musa. Musa, kamu kata kita Islam pasti menang, Islam pasti menang. Menang apanya? Jalan mati ni. Jalan mati. Belakang ada Fir'aun.
Sejuta tentera Firaun kejar kita. Depan ni Laut Merah. Apa benda ni Nabi Musa? Kata yakin sangat dari itu. Maka Nabi Musa menjawab, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak sama sekali. Allah akan tolong kita untuk keluar daripada masalah ini. Maka terbelah laut. Maka dibuktikan kepada mereka. Tapi mereka minta Tuhan lain pula. Mereka minta berhala lain pula. Ini perangai puak-puak Yahudi Bani Israel. Maka setelah daripada itu, Allah menugaskan mereka untuk berdepan dengan kerajaan Jabbarin Kan'an. Kerajaan Jabbarin untuk membuka untuk pergi ke Syam, seterusnya membuka Baitul Maqdis. Maka Allah lantik melalui Nabi Musa alaihissalam 12 orang pemimpin mewakili kabilah masing-masing untuk memimpin bala tentera. Dan Allah memberi jaminan kepada mereka, jangan bimbang, aku tolong kamu. Jangan bimbang, aku tolong kamu. Kamu tinggal buat kerja, pergi ke Baitul Maqdis, buka Baitul Maqdis. Sebab apa Allah suruh buka Baitul Maqdis, pergi Baitul Maqdis, menguasai Baitul Maqdis? Kerana Allah mahu menjanjikan kepada mereka kemenangan dunia, kemenangan peringkat dunia. Kerana sejak daripada dulu Allah jadikan Baitul Maqdis ni, sesiapa yang menguasai Baitul Maqdis, dia akan menguasai dunia. Maka Allah nak hadiahkan kepada Bani Israel ni penguasaan dunia. Tapi setiap kali mereka ditawarkan oleh Allah, mereka buat perangai. Sampai sekarang kemudian nak sangat Baitul Maqdis tu. Dan kita perlu faham, mereka nak Baitul Maqdis tu bukan apa sangat pun. Sebab mereka yakin kalau nak kuasai dunia, mesti menguasai Baitul Maqdis. Dan kepercayaan ini difahami oleh orang Kristian, oleh orang Yahudi. Ada pun orang Islam tak faham. Orang Islam dah nampak Baitul Maqdis tu kota warisan, tempat Isra' ni Nabi, begitu sahaja. Tak ada kaitan dengan agenda umat Islam mesti menguasai dunia. Tak ada kaitan. Sedangkan Yahudi dengan Kristian faham benda-benda ni. Terutamanya Kristian Ortodok cukup faham benda ni. Maka Allah katakan, inni ma'akum, aku bersama-sama dengan kamu. Kamu buat kerja. Maka di sinilah berlaku pengkhianatan yang berlaku ke atas mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Walaupun mereka telah dijamin, aku pasti bantu kamu dengan syarat lain aqamtumus salah, sekiranya kamu mendirikan solat. Kamu menjaga hubungan dengan Allah. Dan mereka pun solat macam kita solat. Cuma kalau kita rujuk di dalam tafsir, mereka solat tanpa rukuk. Mereka solat macam kita solat. Kalau kita tengok dalam YouTube tu, Yahudi Ortodoks ke, Kristian Ortodoks lah, mazhab Ortodoks, mereka solat macam kita. Ada wuduk lagi sebelum solat ni. Tapi mereka tak ada rukuk. Sebelum daripada perginya Nabi Isa, telah dipesan bahawasanya selepas ini akan muncul Nabi akhir zaman. Identiti Nabi akhir zaman, mereka solat macam kita. Dia solat macam kita, tetapi sebelum sujud ada rukuk. Tapi bila dah nampak tengah-tengah orang rukuk, tak nak ikut. Sekiranya kamu mendirikan solat, wa ataitumuz zakah, kamu menunaikan zakat, kamu menjaga hubungan dengan Allah, kamu menjaga hak-hak material, kebendaan untuk bantu orang lain, wa amantum birusuli, dan kamu betul-betul beriman dengan rasul-rasul aku. Bukan rasul terpilih saja. Rusuli jamak kepada rasul, rusul jamak kepada rasul. Rasul ni satu, rusul ni banyak rasul. Allah pesan pada puak-puak Yahudi Bani Israel ni beriman dengan semua rasul. Jangan pilih-pilih rasul. Tapi antara perangai puak-puak Yahudi ni, mereka hanya suka dengan rasul yang benar. Rasul yang kalah ni mereka pelekehkan. Bagi mereka, rasul yang kalah ni tak layak dianggap sebagai rasul. Rasul apa benda kalah? Rasul sepatutnya menang.
Sedangkan rasul-rasul yang kalah ni, kalah bukan disebabkan kelemahan rasul, tetapi disebabkan kedegilan mereka menyebabkan kalah. Maka sebab itulah kalau kita baca berkenaan kepercayaan puak-puak Yahudi ni, mereka berbangga dengan Nabi Musa sebab mereka anggap Nabi Musa ni telah menyelamatkan mereka daripada cengkaman Fir'aun. Mereka hanya minat Nabi Daud kerana Nabi Daud ni ada negara besar. Mereka minat Nabi Sulaiman sebab Nabi Sulaiman ni menguasai dunia. Nabi-nabi lain tu nabi-nabi yang tak standard bagi mereka. Nabi-nabi yang tak menang. Dan Allah katakan kamu kena beriman dengan semua rasul. Dengan semua rasul. Tak kiralah nabi yang menang ke, nabi yang kalah ke, nabi yang kamu selesa ke, nabi yang kamu tak selesa, kamu kena beriman dengan rasul-rasul aku. Wa azzartumuhum, dan kamu kena bantu mereka. Bukan beriman, minat, gitu, sayang, gitu saja. Kamu kena bantu mereka. Bantu mereka. Dan di sinilah apabila diarahkan supaya pergi menyerang kerajaan Jabbari yang jahat, muncullah ayat Allah nyatakan sikap mereka, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka sanggup berkata kepada Nabi Musa, padahal baru je Allah tolong, patutnya sedar dirilah. Tapi mereka kata pada Nabi Musa, wahai Musa, pergilah kamu bersama-sama dengan Tuhan kamu. Kalau suruh buat kerja untuk tawan, untuk menguasai kerajaan Jabbari yang zalim tu, kau jelah pergi dengan Tuhan kamu. Kami nak duduk sini jadi pemerhati saja. Tak ke kurang ajar. Pergilah dengan Tuhan. Kata Tuhan janjikan kemenangan. Pergilah, kami nak duduk sini. Kami nak duduk sini jadi pemerhati. Dan ini antara sikap utama mereka yang menyebabkan mereka kalah. Dan ini juga sikap utama yang menyebabkan umat Islam kalah pada hari ini. Kerana lebih suka jadi pemerhati. Sebab itu kalau berdasarkan ayat ni, saya sebutkan Islam tak mengiktiraf. Orang kata saya selaku pemerhati, saya selaku penganalisis, tanpa dia terlibat untuk sama-sama berusaha menegakkan Islam. Tak iktiraf langsung kerja. Sebab ada makhluk macam ni lah Islam kalah. Pandai komen, pandai komplain, tapi tak buat apa-apa. Hanya jadi pemerhati, kemudian bagi analisis macam-macam. Ini kelemahan-kelemahan. Padahal kelemahan utama dia, sebab dia tak buat kerja. Sebab dia tak turun. Macam puak-puak Yahudi Bani Israel, minta maaflah Musa, kami jadi pemerhati, kami jadi penganalisis saja. Kami jadi penganalisis. Maka menyebabkan mereka kekal kalah. Dan daripada 12 orang pemimpin itu, yang betul-betul setia seorang, 11 lagi khianat. Seorang itu diriwayatkan adalah Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun merupakan cicit kepada Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Yusha' bin Nun. Wa azartumuhum, kamu bantu para nabi. Dan cerita bantu nabi ni, ada satu ketika seorang budak, anak saudara Hudzaifah al-Yaman, berjumpa dengan Hudzaifah al-Yaman. Budak. Dia tanya pakcik sempat ke bersama dengan Nabi? Hudzaifah berkata, pakcik sempat. Macam mana pakcik duduk bersama-sama dengan Nabi? Macam mana pakcik duduk bersama-sama dengan Nabi? Sempat kawan. Sempat kawan lah. Rapat. Maka budak tu kata, kalaulah untungnya pakcik, kalaulah kami sempat bersama-sama dengan Nabi macam pakcik, kami akan pastikan Nabi tu tak payah berjalan. Tak payah jejak bumi. Mana Nabi nak pergi, kami akan dukung Nabi. Kami akan buat segala benda yang Nabi suruh buat. Kami akan buatlah.
Kalau kami sempat macam pakcik duduk sama-sama dengan Nabi, maka Huzaifah tegur. Ini jugalah tanggapan yang berlaku kebanyakan di kalangan orang Islam pada ini. Kan seronok bila duduk dengan Nabi. Kalau duduk dengan Nabi, seronoklah, bahagia, tak ada masalah, orang tak ada jadi jahat, semua jadi baik. Ini tanggapan orang kita. Tanggapan orang kita seolah-olah bila duduk dengan Nabi tu, peluk Nabi, berkepit dengan Nabi, bahagialah, senyum-senyum, mati masuk syurga. Sekadar itu saja. Ini tanggapan yang telah wujud sejak daripada dulu. Telah wujud sejak daripada dulu. Dan ketika itulah Huzaifah tegur. Huzaifah kata, kamu tahu tak macam mana pakcik duduk dengan Nabi? Kamu tahu tak kerja pakcik duduk dengan Nabi? Apa kerja pakcik? Pakcik ni bila duduk dengan Nabi tak ada kerja lain, berjuang Islam, berjihad je kerja ni. Wallah, demi Allah, pakcik bila duduk dengan Nabi tak ada kerja lain, berjuang Islam, tegakkan Islam. Tak tegakkan Islam, tak sempat rehat. Tak sempat rehat. Kamu tahu tak wahai budak? Kamu tahu tak wahai budak? Pakcik pernah melalui satu situasi di mana Nabi minta tolong banyak kali, tak ada siapa yang sanggup tolong Nabi. Kamu kata nak tolong Nabi ni, mana elok, mana hebat iman para sahabat, kawan-kawan pakcik dulu dengan iman kamu, mestilah iman para sahabat. Tapi bila ada sekali itu Nabi minta tolong, tak ada siapa sanggup tolong. Dalam peristiwa Ahzab, dalam peristiwa Islam memang kelihatan pasti kalah. Pasti kalah. Diserang segenap penjuru dalam keadaan ketakutan. Viral waktu tu, analisis masing-masing kata Islam confirm kalah, Muhammad confirm kalah. Ketika itu Nabi SAW minta tolong pada kami-kami ni, minta tolong pada kami-kami. Siapa di kalangan kamu yang sanggup untuk bantu aku? Bantu aku pergi menyusup dalam kem-kem musuh untuk dapatkan maklumat, untuk dapatkan data, masuk dalam mesyuarat mereka, dapatkan maklumat, kemudian tak payah buat apa-apa, patah balik, bagi tahu pada kami, bagi tahu pada aku segala intel, segala maklumat tadi. Siapa yang sanggup, aku doa pada Allah supaya dia dijamin masuk syurga. Nabi dah janji begitu dah. Nabi dah janji, ikut logik kita lah. Tak apalah kalau kita pergi pun, kalau mati confirm syurga. Bukan sekadar mati syahid, bahkan mati tu dijamin syurga oleh Allah, oleh Nabi. Puas hatilah kalau mati, kalau misi gagal sekalipun. Tapi waktu tu semua orang senyap. Wahai budak, waktu tu semua orang senyap, termasuk pakcik senyap sekali. Sebab apa? Tak berani. Tak berani nak tolong Nabi waktu tu. Ketika itu Nabi sambung solat tahajud. Nabi sambung solat tahajud, kemudian berakhir Nabi toleh balik. Nabi tanya siapa sanggup, semua senyap. Semua senyap. Nabi sambung solat, habis solat Nabi tanya lagi siapa sanggup, semua senyap. Semua senyap, menggambarkan bukan senang-senang duduk dengan Nabi. Itu cerita sahabat. Cerita sahabat. Dan iman kita usaha macam mana sekalipun, kita takkan boleh menandingi iman para sahabat. Jangan mimpilah. Jangan mimpilah. Dan kita perlu faham, iman para sahabat, iman serendah-rendah sahabat lebih hebat daripada setinggi-tinggi wali. Ini kita kena faham. Setinggi wali macam mana sekalipun, sahabat lebih utama. Sahabat lebih utama. Ni orang kita lebih suka cerita berkenaan cerita wali. Tak betul, tak betul. Kalau betul tak apalah. Ni ada banyak tepuk tambah. Akhir sekali meninggalkan kisah para sahabat. Sedangkan wali yang terulung adalah para sahabat. Wali yang terulung, yang terhebat adalah para sahabat. Untuk mengenali Nabi, kita kena kenal para sahabat. Kena kenal para sahabat. Kenal wali tak belum tentu kenal Nabi. Kenal sahabat tu penting. Kenal sahabat. Tapi orang kita ni lebih suka dengar cerita-cerita yang ajaib. Cerita-cerita yang menakjubkan, cerita-cerita yang pelik. Sahabat ni tak banyak sangat cerita pelik.
Tok Wali ni banyak cerita pelik. Jadi suka dengar cerita-cerita pelik. Dan ketagihan dengar cerita-cerita pelik ni lah yang mewujudkan riwayat Israiliyat. Ni fungsi Israiliyat untuk menggambarkan agama Islam ni kelakar. Maka sebab itulah puak-puak Yahudi mewujudkan Israiliyat untuk selitkan cerita-cerita kelakar, cerita-cerita pelik dalam kisah-kisah Al-Quran, supaya kelihatan Islam ni agama yang kelakar, agama yang humor, yang pelik, yang ditertawakan. Maka ketika itu, lepas tak ada seorang pun sanggup, tak ada seorang pun sanggup, maka Nabi tunjuk ke arah itu. Nabi tunjuk ke arahku, wahai Huzaifah, kamu kena jalankan tugas ni. Kamu kena jalankan tugas ni. Kamu masuk ke dalam kumpulan musuh Ahzab, kamu dapatkan maklumat, kemudian patah balik bagi tahu pada aku. Paksalah Pak Cik. Paksalah Pak Cik. Kalau sanggup itu, tak apalah nak bersama dengan Nabi. Tapi kalau tak sanggup, memang kita tak layak bersama dengan Nabi. Maka Allah pesan pada puak-puak Bani Israel ni, kamu kena bantu para rasul, para nabi, bukan sekadar tengok nabi rasul ni buat kerja seorang-seorang. Kamu kena bantu. Wa azzartumuhum wa aqradtumullahu qardan hasana, dan kamu sanggup memberi hutang kepada Allah dengan hutang yang baik. Segala benda yang kamu ada, segala kesenangan kamu, segala nyawa kamu kena bagi pada Allah, bagi hutang pada Allah. Bukan bermaksud Allah miskin, tetapi sebagai jaminan kalau orang yang berhutang, dia wajib bayar hutang. Begitu juga apabila Allah isytiharkan siapa yang bantu Islam, bermaksud dia bagi hutang pada aku, maka wajiblah aku balas kebaikan mereka di akhirat kelak. Wa aqradtumullahu qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Maka sudah pastilah aku ampunkan segala kesalahan, segala dosa kamu. Wala udkhilannakum jannat, dan aku masukkan kamu dalam syurga. Ini jaminan Allah pada puak-puak Bani Israel. Allah jamin. Tetapi Allah cerita fabima naqdihim mitsaqahum. Tapi maka daripada perjanjian mereka dengan Allah, mereka batalkan perjanjian, mereka rosakkan perjanjian. Yang diajak 12 kabilah, 12 pemimpin tu bukan orang biasa ni. Pemimpin yang khianatnya 12, yang setianya seorang. Yang setianya seorang, Yusha' bin Nun. Maka setelah daripada kurangnya generasi-generasi yang penakut, akhir sekali Yusha' bin Nun setelah kewafatan Nabi Musa alaihissalam, Yusha' bin Nun dilantik sebagai nabi mereka. Dilantik sebagai nabi mereka. Ketika itulah muncul kembali generasi yang gagah, yang berani, yang beriman. Walaupun ada perangai yang masih lagi berbaki, mereka ini sanggup bersama dengan Yusha' bin Nun untuk membuka Baitul Maqdis. Untuk buka Baitul Maqdis. Bila buka Baitul Maqdis, buka balik Baitul Maqdis, Allah pesan kepada mereka, wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Wahai puak-puak Bani Israel, sekarang ni aku bagi kemenangan pada kamu untuk buka Baitul Maqdis. Kamu masuk Baitul Maqdis, kena sebut hittah, kena berzikir hittah. Berzikirlah hittah. Aku masuk hittah, wahai Tuhan, ampunkan kami. Dan kena masuk secara menunduk, secara tawaduk, dan berzikir, memohon supaya Allah ampunkan dosa kamu. Ini cara menyambut kemenangan yang diajar oleh Allah sejak daripada dulu sehingga pada hari ini. Lepas itu dalam ayat kita, ayat Quran, kita baca fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, berkenaan kemenangan. Kalau menang, kena tasbih subhanallah, dan kena istighfar dengan penuh tawaduk, supaya menggambarkan kali ini kami datang bukan untuk menjajah dengan keangkuhan, tetapi kami datang dengan penuh tawaduk untuk buka hati kamu untuk bersama-sama dengan Islam. Itu simboliknya.
Tapi puak Yahudi Bani Israel ni, mereka tak sebut hittah, tapi mereka sebut hintah. Hintah ni modify pula. Hintah ni apa maksudnya? Maksud gandum. Maksudnya apa yang mereka faham? Apa guna menang kalau tak dapat gandum? Apa guna menang kalau tak dapat gandum? Gandum lah. Kami menang ni sebab nak dapat gandum. Dalam bahasa kita pada hari ni, nak material lah. Kemenangan ni mesti dengan material. Apa guna menang kalau sekadar Allah ampunkan, Allah redha kita? Apa guna menang itu? Apa guna hidup sekadar itu? Yang penting kita nak hintah, nak gandum. Sebab apa? Hidup kita bergantung dengan hintah, bergantung dengan gandum. Mereka sebut hintah lah. Bahkan kalau kita lihat di dalam tafsir, Allah suruh mereka jalan menunduk, mereka masuk menonggeng pula. Punyalah nak ejek ni. Allah suruh masuk menunduk, mereka masuk menonggeng, buntut dulu. Jahat buat Yahudi Bani Israel ni. Maka mereka langgar perjanjian. Bila langgar perjanjian, Allah janjikan kepada mereka balasan. La'annahum, yang pertama, bila langgar perjanjian dengan Nabi dan Rasul mereka, sebelum menang janji macam-macam, lepas menang tinggal janji dengan Allah. Allah laknat ni maksudnya takkan jadi baik lah, jadi jahat sampai mati. Sebab tu bila sebut laknat ni, antara makna laknat ni, Allah tak bagi baik, jahat sampai mati. La'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan Allah jadikan hati mereka keras. Kita perlu faham, orang yang telah mengetahui kebenaran kemudian dia khianat, menyebabkan Allah keraskan hati. Dan apabila Allah keraskan hati seseorang, degil dia lain macam berbanding orang jahat lain. Orang jahat lain, dia jahat dalam keadaan dia lalai, dia jahat dalam keadaan dia tak tahu. Orang macam ni jahat macam mana sekalipun, hati dia tak keras mana. Bagi tazkirah, insaf. Ditimpa ujian, orang ingatkan balik, insaf, lembut hati, lembut hati. Tapi kalau orang yang dah tahu kebenaran, dah mengaji macam-macam, kemudian dia khianat, ni kerah hati dia lain macam. Sebab itu kita yang datang kuliah ni, kita jangan duduk selesa. Berbanding orang yang tak datang kuliah. Sebab apa? Bila kita datang kuliah ke, kita bagi kuliah ke, yang penting kita tahulah, kita tahu mana yang betul, mana yang salah. Tapi bila kita berpaling daripada kebenaran, Allah laknat. Dan lepas Allah laknat, hati kita lebih keras daripada orang jahat kat luar sana. Tu orang jahat kat luar, bagi tazkirah sikit dia senang insaf. Tapi kalau orang yang mengaji agama ni, bila dia buat jahat, bagilah tazkirah macam mana sekali. Kadang boleh kata, benda tu aku pun tahu, dulu aku yang ajar, tak payah nasihat aku lah. Sebab itu kita kena hati-hati. Ramai Bani Israel ni, mereka tahu benda betul, mereka bukan tak tahu benda betul. Wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, dan mereka menyeleweng ajaran, mereka seleweng ajaran bukan pada konteksnya. Apa seleweng? Baca ayat sekian pada konteks yang salah, ni seleweng. Dan kesalahan yang cukup popular yang dilakukan oleh puak Yahudi Bani Israel adalah menyeleweng syariat. Banyak syariat ni, kempen kita nak kembali menguatkuasakan, menaik taraf mahkamah syariat, nak kembali melaksanakan syariat. Salah satu syariat ni adalah undang-undang Islam.
Siapa yang tolak ni, siapa yang buat alasan macam-macam ni, tiru perangai puak Yahudi Bani Israel. Tiru. Kita sebutkan sekular ni, yang awal-awal sekular adalah Yahudi Bani Israel. Allah ceritakan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman sebahagian daripada kitab, sebahagian daripada kitab yang lain kamu tolak? Ni sekular. Ni sekular. Ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, mereka berdepan dengan masalah jenayah. Mereka mengadu pada Nabi Musa. Allah bagi jawapan, kamu kena sembelih lembu. Kamu kena sembelih lembu. Supaya daripada bahagian lembu korban itu diletakkan di samping mangsa bunuh, supaya mangsa bunuh itu boleh bangun dan boleh menceritakan kes sebenar apa yang berlaku ke atas dirinya, siapa yang bunuh dia. Syariat. Tetapi sikap mereka buat alasan demi alasan, menganggap melontarkan tanggapan bahawa rasanya syariat ni susah ni, baik tak payah buat. Buat Yahudi ni mereka kata kami setuju dengan syariat. Mereka katakan inna insya'allahu lamuhtadun. Kami ni insya-Allah lah, kami ni dapat hidayah. Kami bukan tolak syariat ni, kami terima syariat ni. Kami terima, tapi macam mana nak buat? Susah sangat ni. Lembu betina tu lembu tua ke, lembu muda ke, warna apa, lembu jenis apa? Susahlah wahai Musa. Kami terima benda ni, tapi susahlah. Dan sikap ini dengan motif untuk menggambarkan bahawa sebenarnya Allah ni tak habis-habis. Bukan nak selesaikan masalah, nak nyusahkan dia. Bukan selesai masalah. Dan begitu juga dalam era-era yang selepas itu, dosa mereka adalah menyeleweng dan menafikan syariat Islam. Maka Allah katakan wa nasu hazzam mimma zukiru bih, dan mereka melupakan peringatan apabila diperingatkan kepada mereka. Lupa habis. Waktu ketika setelah daripada kewafatan Nabi Sulaiman alaihissalam, lepas mereka berkuasa, lepas mereka diberi negara, Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman, kebanggaan mereka menguasai dunia. Kemudian Nabi Sulaiman meninggal. Lepas Nabi Sulaiman meninggal, mereka ubut anak Nabi Sulaiman. Anak Nabi Sulaiman tu yang mewarisi pemerintahan Nabi Sulaiman. Anak Nabi Sulaiman tu namanya Rohbu'am ni nak sambung syariat yang telah dilaksanakan oleh Nabi Sulaiman. Nak laksana syariat. Maka sebahagian daripada puak-puak Yahudi ni berjumpa dengan Rohbu'am, ugut Rohbu'am, wahai Rohbu'am, kalau kamu nak dapat sokongan daripada kami, dengan satu syarat. Kamu jangan laksanakan syariat macam bapak kamu. Yang boleh laksanakan syariat bapak kamu je. Sebab syariat ni menyusahkan kami. Bapak kamu bolehlah sebab bapak kamu ni kuat, kamu ni tak kuat. Kamu ni tak hebat. Jadi kalau nak dapat sokongan, jangan laksana syariat, jangan cerita guna syariat. Tapi kalau kamu nak juga cerita guna syariat, nak laksana syariat, kami takkan sokong, kami akan lawan. Jadi boleh jadi di kalangan orang Melayu ni ada Bani Israel. Cakap sebiji macam puak-puak Bani Israel ni. Jangan ceritalah benar-benar syariat ni. Menyusah dia. Kalau sebut kena syariat, kami takkan sokong. Sebiji macam Bani Israel. Sebiji. Maka ketika itu Rohbu'am mempertahankan iman, tetap melaksanakan syariat. Dan berlakulah pertembungan yang memecahkan negara puak-puak Yahudi kepada dua negara. Negara yang nak laksanakan syariat dan negara sekular yang tak nak laksanakan syariat. Negara yang laksanakan syariat, negara dipimpin oleh Rohbu'am, negara Yahuza. Tak tahulah Samsung Jepun tu ambil daripada nama ni ke Yakuza.
Yahuza ni negara Islam, negara yang laksanakan syariat. Ada pun negara sekular dipimpin oleh Yurbu'am, nama lebih kurang Rohbu'am, Yurbu'am ni tak nak laksana syariat, menubuhkan negara Israel, negara sekular. Jadi pertembungan nak laksana tak nak laksana sampai berpecah ni bukan zaman sekarang, zaman Bani Israel dulu, zaman Yahudi. Dan kesan daripada sebahagian mereka menolak syariat, Allah timpakan kepada mereka perpecahan demi perpecahan, kelemahan demi kelemahan, sehinggalah mereka kembali dijajah. Bermaksud apa? Waktu mereka bersama-sama dengan syariat, mereka menang. Waktu mereka meninggalkan syariat, Allah bangsatkan mereka, Allah hina mereka, Allah pastikan mereka dijajah. Mereka dijajah sebagai balasan. Mereka dijajah oleh Fir'aun, Jabbarin, Bakhtanusar, Rom. Dan lama kelamaan apabila mereka terjajah, mereka mula berdendam dengan penjajah, rasa nak memberontak daripada penjajahan. Bila nak memberontak daripada penjajahan, mereka harapkan muncul Nabi yang baru. Nabi macam sikap tadi, mereka lebih suka Nabi yang menang. Mereka kalau boleh, biarlah muncul Nabi Daud, macam Nabi Sulaiman, yang ada kekuatan, yang hebat. Sedangkan waktu itu ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria. Tapi mereka tak puas. Mereka minta Nabi yang diutuskan untuk menumbangkan Rom, yang menindas mereka. Maka Allah utuskan Nabi Isa dengan penuh keajaiban. Sepatutnya berimanlah dengan Nabi Isa itu. Sepatutnya bayangkan waktu bayi dah boleh berdebat dengan rabai-rabai Yahudi ni. Aku ni bukan anak zina, aku ni anak Maryam. Allah yang kurniakan aku. Waktu bayi lagi, waktu baby lagi, Nabi Isa ni boleh berdebat dengan rabai, dengan pendeta-pendeta yang sepatutnya beriman. Tapi bila dah besar, Nabi Isa ni tukar kayu. Ingatkan politikus hebat, rupa-rupanya tukang kayu. Tak adalah karismatik sangat. Tukang kayu, cikai lah. Tak best lah, tukang kayu. Dan Nabi Isa ni, dia bukan cerita berkenaan kebobrokan, korupsinya Rom, tapi dia ceritakan 3 benda. Dia cerita yang pertama, agenda pertama, taubat. Kamu puak-puak Bani Israel kena taubatlah. Sebab apa? Kamu kena faham, kamu ditindas pada hari ini sebab kamu menyelewengkan syariat, kamu selewengkan agama, kamu selewengkan Islam. Kesan daripada kamu selewengkan Islam, maka kamu dijajah. Maka kalau kamu nak keluar daripada penjajahan ni, kamu kena kembali pada Islam. Kena taubat. Ajaran yang kedua, kembali memahami dan melaksanakan syariat. Ini Nabi Isa punya kerja. Kamu puak-puak Bani Israel ni sekular sangat. Kena kembali memahami syariat, terima syariat, laksana syariat. Dan ajaran yang ketiga, kena beriman dengan hari akhirat. Jangan sekular mengasingkan dunia dan akhirat. Mengasingkan kehidupan kita, tak ada kaitan dengan dosa dan pahala. Kena yakin kembali dengan akhirat. Nak betulkan otak sekular buat-buat Yahudi Bani Israel ni. Tapi ketika itu mereka rasa serabut dengan Nabi Isa. Serabutlah dengan Nabi Isa ni. Serabut, kita nak lawan Rom, kita tak ada masa nak cerita mengenai taubat ni. Tak ada masa nak cerita mengenai taubat, berkenaan syariat, berkenaan hari akhirat, berkenaan dosa, berkenaan pahala. Tak ada masa kita nak cerita benda ni. Kita nak lawan Rom. Rom ni makan rasuah, Rom ni buat penindasan, zalim, buat macam-macam skandal. Baik cerita mengenai skandal Rom, buat apa cerita mengenai Islam? Mereka serabut. Maka mereka buat satu tindakan yang cukup aneh. Mereka akhir sekali mereka lawan Nabi Isa atas alasan
mereka benci dengan Rom, sedangkan mereka bekerjasama dengan Rom untuk membunuh Nabi Isa. Ini pelik perangai ni. Pelik perangai ni. Bila mereka bersungguh nak lawan Rom ni, nak tumbangkan Rom ni, tengok-tengok Nabi Isa kerjanya ajar orang Islam kembali kepada Islam. Sebab apa? Nabi Isa ajar, kamu ni kalah sebab tinggalkan Islam, kena kembali pada Islam baru menang. Dan Allah putuskan Nabi Isa dalam misi tersebut supaya sebelum daripada kurniakan kemenangan, kamu kena jadi baik, supaya lepas kamu menang nanti, kamu tak jadi jahat macam Rom. Kamu tak jadi jahat macam Rom. Ini belum lagi ada kuasa dah jahat. Kalau ada kuasa lagi dah jahat. Maka kena perbaiki dulu. Maka mereka serabut. Bila mereka serabut, mereka berkomplot dengan Rom yang dipimpin, yang diperintah oleh Raja Herodos. Raja Herodos dua waktu tu, mereka bekerjasama untuk misi membunuh Nabi Isa. Tetapi apabila ditanya, kenapa nak bunuh Nabi Isa? Sebab kita nak lawan Rom. Tak ke bangang ni? Nak lawan Rom. Sebab apa bunuh Nabi Isa? Sebab apa lawan Nabi Isa? Sebab Nabi Isa ni menyekat kita menumbangkan Rom. Akhir sekali bekerjasama dengan Rom untuk lawan Nabi Isa. Ini perangai puak Yahudi Bani Israel. Maka apabila mereka kononnya berjaya, Allah angkat Nabi Isa dan mereka menganggap Nabi Isa telah pun mati disalib. Maka ketika itulah Allah putuskan hubungan, Allah putuskan perjanjian. Lepas ni tak ada peluang yang seterusnya bagi puak-puak Yahudi Bani Israel. Allah laknat sehingga berlaku di kiamat. Dan sikap mereka menolak syariat Islam berlangsung sehinggalah zaman Nabi, sehinggalah zaman kita lagi. Zaman Nabi cerita panjang, cerita pasal puak Bani Israel panjang. Tapi kalau kita perasan, perangai umat Islam pada hari ini sebiji satu-satu Yahudi pernah buat, Bani Israel pernah buat. Satu-satu sebiji kalau kita faham. Ketika zaman Nabi, ada terdetik di kalangan mereka untuk mengadu kepada Nabi kes zina yang berlaku sesama mereka. Maka Nabi kata, aku akan putus. Aku akan gunakan kitab kamu, kitab Taurat. Buka kitab Taurat kamu, cek, periksa mana bahagian berkenaan undang-undang dalam kitab Taurat. Maka ketika itu mereka buka, mereka kata tak adalah cerita undang-undang dalam Taurat kami. Tak ada lah. Bila minta cek lagi, kata betul tak ada ni, tak ada dalam kitab Taurat. Muncullah ada bersama dengan Nabi waktu tu bekas pendeta Yahudi yang memeluk Islam. Dia katakan puak-puak ni bohong ni. Aku baca kat kitab ni ada. Dulu aku ngaji kat kitab ni ada. Rupanya bahagian berkenaan undang-undang yang ada dalam Taurat tu ditutup dengan tangan mereka. Tutup. Mereka kata tak ada. Rupanya ada kat bawah tangan. Bila dipaksa buka tangan tu, tengok lah, sama macam Quran. Sama macam Quran. Tapi bila sama macam Quran pun degil tak nak terima Islam. Tetap dengan kepala otak sekular dia. Dan sikap inilah diwarisi oleh orang-orang Islam pada hari ini. Maka sebab itulah kita tiap-tiap kali solat, kita diajar untuk ingat ghairil maghdub. Al-maghdub ni Yahudi, Kristian, ad-dhalin yang sesat. Sebab apa sesat? Kena game dengan Yahudi, kena main dengan Yahudi. Kerana ajaran Kristian itu adalah ajaran yang dicipta sendiri oleh puak-puak Yahudi. Maka sebab itulah kita kena ambil pengajaran. Kita kena pastikan sikap puak-puak Bani Israel ni tak ada dalam diri kita, tak ada dalam diri kita. Jadi rasa sekadar itu sahaja. Berbetulan dengan ayat yang dibacakan oleh imam tadi, dan tengok macam sesuai untuk situasi pada hari ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita ilmu yang berkat. Allahumma balagh, Allahumma fashhad. Ya Allah, telah sampaikan. Ya Allah, saksikan apa yang telah ku sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.